Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengurusi, panel hakim, saudara dan saudari. Sebagai seorang mahasiswa, saya cukup berbangga dengan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam memartabatkan Rasulullah SAW sebagai asas perpaduan negara. Baginda menggariskan Saifah Madinah demi menegakkan keadilan, kebersamaan, penghormatan dan kesejahteraan berterusan demi melihat rakyat Madinah aman dan tenteram. Kedua, bagaimana kita dapat melihat baginda sendiri dalam menegakkan konsep perpaduan sehingga masyarakat Muhajirin dan Ansar diangkat menjadi masyarakat yang disegani dan dihormati kerana kebijaksanaan baginda dalam menegakkan perpaduan. Tujuan ini berkehendakkan mereka agar menghapus keegoan, kesombongan dan fanatik perkauman sekaligus memartabatkan perpaduan. Tuan-tuan dan puan-puan, 3 perspektif utama yang bakal saya telusuri bersama. Pertama, prinsip keluhuran perlembagaan sebagai tonggak utama kesertaan rakyat pada undang-undang negara. Kedua, betapa pentingnya keselarasan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Dan yang ketiga, kita menilai isu yang berlaku pada hari ini. Pertama, keluhuran perlembagaan. Runtuhnya sesebuah tamadun angkara ceteknya ilmu pengetahuan, tipisnya tahap kesabaran, sehingga tercetusnya ketupat berdarah di Indonesia. Peperangan etnik di Maunde, Situate di Myanmar, konflik Sinhalese Tamil di Sri Lanka, Fiji 1967, 13 Mei 1969, maka perlembagaan yang jitu mengangkat tinggi undang-undang yang saksama dan berkehendakkan kita sebagai rakyat agar patuh pada undang-undang yang jitu. Perlembagaan Malaysia menjadi asas tertinggi bagi membentuk pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak ekonomi rakyat. Rukun negara digubal bagi memastikan hak istimewa rakyat dijaga dan memberi perlindungan sebagai warga negara Malaysia. Hadirin sekalian, kedua, penyelarasan bahasa Melayu dalam membentuk perpaduan antara kaum di Malaysia. Hasan Badari Budiman dalam bukunya Bahasaku Belum Merdeka menyatakan bahawa isu penggunaan bahasa ibunda sepatutnya tidak berlaku di mana-mana sahaja. Namun, apakah erti perpaduan sekiranya bahasa Melayu diperendah-rendahkan oleh kaum Melayu itu sendiri? Apakah erti perpaduan sekiranya bangsa Melayu tidak dapat menunjukkan contoh yang baik kepada variasi etnik lain? Apakah erti perpaduan sekiranya bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan tidak dapat digunakan sebagai bahasa perantara antara kaum yang lain? Anda jawab. Kita sebagai pemimpin politik, sebagai pemimpin pertubuhan bukan kerajaan, sepatutnya gagah dalam memastikan bahasa Melayu sebagai asas penyatuan rakyat Malaysia. Bahasa Melayu sememangnya telah hidup, namun ia menjadi tanggungjawab kita dalam memastikan bahasa Melayu itu terus hidup sepanjang zaman agar generasi kita pada masa akan datang terus hidup dengan perpaduan, iaitu dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai asas perpaduan rakyat Malaysia. Ketiga, kita menilai isu-isu yang berlaku pada hari ini. Penghinaan kepada agama berpunca daripada longgarnya ikatan perpaduan dalam kalangan rakyat. Isu yang berlaku pada hari ini berkehendakkan kita sebagai negara Islam agar bersatu padu dalam memartabatkan kesepakatan dan menghancurkan bibit-bibit gancuran agama yang berpunca daripada longgarnya ikatan perpaduan antara kaum. Mantan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Tan Sri Osman Mustafa berpendapat bahawa perpaduan yang kukuh akan melahirkan persefahaman dan akidah yang kukuh. Maka, bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah yang telah kita sambut, marilah sama-sama kita mengembleng sinergi, melahirkan dan memastikan rakyat Malaysia bersatu padu demi memastikan kestabilan dan kesejahteraan rakyat. Hadirin sekalian, kesimpulannya, konsep perpaduan tidak boleh diukur semata-mata. Kibaran jalur gemilang penghayatan rukun negara, penggunaan bahasa Melayu, laungan, perhiasan patriotisme tidak boleh hanya terbit pada bulan kemerdekaan saja. Ibarat irama dan lagu, ibarat isid dan kuku. Kesemuanya itu harus dipacu pada setiap masa bagi mencapai perpaduan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.